Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nira Metin Hassan, nombor metrik 1088. Nama saya Muhammad Adam bin Muhidi, nombor metrik 1034. Saya Muhammad Muazzir bin Muhammad Asri, nombor metrik 22 DAQ 17F2004. Nama saya Ahmad Haziq bin Azri, nombor metrik 22 DQ 18F 1061. Nama saya Muhammad Syahmat bin Ahmad Tamizi, nombor metrik 22 DQ 18F 1043. Hari ini saya akan terangkan tentang tajuk proses aklimatasi. Okey, objektif dia yang pertama adalah untuk melakukan aktiviti aklimatasi dan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang proses aklimatasi. Yang kedua, untuk mempelajari cara yang betul mengenai proses aklimatasi. Yang prosedurnya ialah yang pertama, ikan yang baru akan dilakukan proses aklimatasi di dalam air selama beberapa minit bagi mengelakkan ikan stres. Yang kedua, ikan akan dilepaskan dengan berhati-hati dengan tidak memaksa ikan keluar dan memasukkan sedikit demi sedikit air ke dalam plastik bagi menyamakan suhu di dalam plastik dengan di luar plastik. Yang ketiga, ikan akan dicondorkan sedikit demi sedikit sehingga semua ikan keluar daripada plastik tersebut. Perbincangan adalah berdasarkan apa yang dipelajari daripada aktiviti aklimatasi ini adalah salah satu proses melepaskan ikan baru dengan cara merendamkan bungkusan tersebut di dalam air, kemudian dibiarkan beberapa minit untuk mengelakkan ikan stres. Seterusnya, bukakan ikatan plastik tersebut dan dibiarkan ikan keluar dengan sendirinya. Akhir sekali, ikan dibiarkan selesa dengan tempat yang baru. Dan kami juga mendapat ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai proses aklimatasi ikan tersebut. Objektif dia yang pertama untuk menerangkan pengendalian penuaian ikan yang betul. Yang kedua, melakukan aktiviti penuaian yang selamat dan cekap. Okey, peralatan yang digunakan ada 3, iaitu penyauk, jala dan bekas. Okey, prosedur dia ada 4. Yang pertama, ikan yang sesuai untuk penuaian adalah pada awal dan lewat petang. Ini waktu dia. Yang kedua, pukat digunakan untuk menangkap semua ikan di kolam. Dia mesti sesuai pukat tu. Dan yang ketiga, pukat ditarik oleh sekurang-kurangnya 6 tenaga kerja. Ini sebab pukat tu besar dan berat. Kemudian, pukat ini dikawal setiap sudut di mana adanya kawal bahagian tepi, kiri, kanan dan bahagian tengah, di depan dan belakang pukat. Apa yang dibincangkan adalah aktiviti penuaian ini adalah salah satu aktiviti yang dilakukan oleh peternak. Aktiviti ini juga memerlukan kaedah yang betul dan peralatan yang sesuai. Hari sekali, aktiviti ini memberi kami pengetahuan dan kaedah yang betul tentang penuaian ikan di kolam tanah. Objektif kawalan biosecurity ini adalah untuk menjalankan kawalan biosecurity pada kawalan ternakan lah. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kawalan biosecurity terhadap ternakan. Kawalan biosecurity ini juga untuk menghalang pemangsa daripada masuk ke dalam kawalan ternakan. Bila haiwan pemangsa ni masuk, dia boleh buat macam-macam lah ke haiwan ternakan kita. Contoh dia boleh makan ikan kita. Lepas tu boleh sebarkan penyakit juga. Haiwan-haiwan pemangsa ni, dia mari bukan saja-saja. Dia mari dengan bawa bakteria juga. Macam-macam penyakit dia bawa. Lepas tu, peralatan untuk biosecurity yang kami lakukan di Poli ni ialah
ada 4, iaitu tali rafia, yang kedua batang paip, yang ketiga penukul untuk ketuk batang paip tu masuk ke dalam tanah, yang keempat pemotong paip untuk potong paip. Seterusnya prosedur untuk kolam biosecurity ni. Kolam biosecurity dilakukan untuk menghalang pemangsa masuk ke dalam kolam ternakan. Yang kedua, kolam biosecurity dilakukan dengan menggunakan tali rafia sebagai teknik menghalang pemangsa. Guna tali rafia untuk menghalang pemangsa. Ni macam mencegah dan menghalang. Yang ketiga, kolam biosecurity di kolam dengan membentangkan beberapa tali rafia yang telah diikat pada paip. Yang keempat, kolam biosecurity dilakukan bukan sahaja untuk menghalang pemangsa, tetapi menjadi garis sempadan antara pelawat. Yang tali rafia yang kami buat ni, kolam biosecurity ni bukan untuk halang pemangsa saja, tapi untuk menjadi garis sempadan antara pelawat. Takut-takut pelawak ni pergi depan sangat kan, takut jatuh dalam kolam pula. Jadi eloklah ada sempadan antara pelawak. Cara-cara nak buat kolam biosecurity ni ialah mula-mula potong batang paip menggunakan pemotong paip mengikut ukuran yang diinginkan. Biasanya 2 kaki lah yang kami buat tu. Potong batang paip, lepas tu ambil batang paip yang dipotong tu, ambil tukur, ketuk batang paip supaya masuk ke dalam tanah. Lepas pada ketuk tu, ambil tali rafia pula, ambil ikatkan pada batang paip yang hujung ni kepada hujung ni di setiap penjuru. Kita buat 4 penjuru. Lepas pada tu bentangkan tali rafia lah, bentangkan supaya dapat menghalang pemangsa lah. Lepas pada bentangkan tu, kita kerak lah, potonglah tali rafia yang lebih-lebih tu. Jangan berkaitan dengan kawalan biosecurity. Berdasarkan apa yang kami pelajari daripada aktiviti biosecurity yang digunakan, ialah kami menggunakan tali rafia sebagai teknik untuk menghalang pemangsa masuk ke dalam kolam ternakan. Seterusnya, cara membuat biosecurity adalah melentangkan beberapa tali rafia yang telah diikat pada paip PVC untuk menghalang pemangsa. Selain itu, kita juga boleh meningkatkan pengetahuan tentang kawalan biosecurity terhadap ternakan. Akhir sekali, semasa menjalani aktiviti ini, mestilah memakai pakaian yang mengikut peraturan yang ditetapkan. Dan kesimpulannya ialah sebagai kesimpulannya, apa yang kita dapat pelajari dalam aktiviti yang dilakukan adalah kita dapat mengetahui cara proses aklimatasi, aktiviti penuaian ikan dan biosecurity. Di samping itu, ikan haruslah dituai pada waktu yang sesuai bagi mengelakkan ikan mengalami tekanan. Selain itu, aktiviti penuaian ikan ini memerlukan beberapa kaki tangan bagi memegang pukat. Seterusnya, proses aklimatasi adalah untuk menyesuaikan keadaan baru bagi ikan dan menyebabkan ikan mengalami tekanan. Kolam biosecurity dilakukan di kolam amat penting bagi menghalang pemangsa seperti biawak, burung dan sebagainya. Akhir sekali, kita dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai cara menternak ikan dan penyediaan kolam. Sekian, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.